Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semua. Dan pada malam ini ialah siri yang kedua bersama-sama dengan saya, Bro Sheikh dalam podcast Sembang Nenas. Dan pada podcast yang kita adakan, yang buat julung-julung kalinya di Malaysia dan saya rasa di dunia juga, khusus podcast untuk membincangkan tentang nenas, kita akan membawakan pemain-pemain industri nenas, baik yang kecil ataupun yang besar, untuk bersama-sama dengan kita berkongsi tentang nenas dalam industri nenas di negara kita. Dan pada malam ini, kalau yang lepas saya telah pun bersiaran di podcast ini sebagai host dan kita ada tetamu-tetamu jemputan kita. Tetapi sebelum itu, ya, malam ni saya tidak keseorangan, tuan-tuan semua, ya. Kerana para penonton semua, malam ini special, ya. Kalau dulu ataupun beberapa hari lalu saya bersama Wana. Dan hari ini saya bersama Rina. Rina, Assalamualaikum Rina. Waalaikumsalam. Okey, apa khabar Rina? Baik. Nampak warna pink ni lain macam. Saya nak tanya, tak ada lagu ke untuk saya? Lagu, alamak. Episod 1 hari tu saya dengar ada lagu-lagu. Ada. Aku orang Kedah, aku pandang, sebab kita punya tetamu pada malam ni special. Betul. Daripada betul, utara. Daripada utara. Ya, Siapa betul. dia, Rina? Tetamu kita. Okey. Sebelum tu, Rina nak tanya kat Bro Syekh. Kalau Langkawi selalu kita buat apa? Kita selalu pergi jalan-jalan makan. Pergi jalan makan, nak ambil coklat. Ya, coklat. Coklat. Laksa ikan sekok. Laksa ikan sekok. Laksa ikan sekok. Lagi apa? Barang-barang murah lah, macam-macam duty lagi. free. Yes. Tapi, Rina tak pernah dengar lagi lah. Ada nenas dekat Langkawi. Okey. Jadi kita kenalkanlah. Pada malam ini kita bawakan siapa? Kita bawakan pengerusi Persatuan Penanam Nenas Daerah Langkawi. Kita perkenalkan dia. Encik Azlizan Abdul Rahim. Apa khabar? Tepuk sikit. Baik. Alhamdulillah sihat. Khabar nah? Khabar baik. Khabar baik nah? Okey. Dan pada malam ni kita bawakan Abang Azizan ni sebab special sebenarnya. Macam yang Rina kata tadilah. Ya. Iaitu kita pun kadang-kadang tak perasan. Ya, betul. Di Kedah, especially di Langkawi, ada nenas. Itulah, saya pun tak pernah dengar. Ya. Saya pernah lah pergi Langkawi. Tapi saya tak pernah dapat merasa nenasnya. Saya tak pernah fikir ada nenas. Okey, so kita bawakan pada malam ini Abang Azizan. Ya, betul. Daripada Langkawi. Selamat datang Abang Azizan ke kita punya rancangan podcast Sembang Nenas. Dan sebelum kita pergi lebih lanjut lah, orang kata tak kenal maka tak cinta. Ya, betul. So boleh tak Abang Azizan ceritakan sikit latar belakang siapa dia Abang Azizan ni dan bagaimana Abang Azizan terlibat dengan industri nenas di Langkawi. Silakan. Okey, saya Azizan bin Abdul Rahim. Saya latar belakang saya yang pertama, saya sebenarnya anak nelayan dan juga anak pekebun getah. Okey. Dan saya mula bekerja di sektor perhotelan, iaitu The Andaman Luxury Collection. Bertempat di Teluk Datai. Oh, Teluk Datai. So, Teluk Datai ni bahasa standard dia apa Abang Azizan? Teluk Datas. Teluk Datai. Datai. Langkawi. Memang Datai, no? Kat Kedah Datai. lah Datai. Okey. Teluk Datai. Okey. So, apa yang berlaku pada tahun 2021, hotel yang saya tempat mencari makan terbakar. So, terbakar keseluruhannya. Terus tak buka lah. Terus tak buka sehingga ke hari ini. Jadi saya pun hilang mata pencarian lah. Okay. Dan bila saya hilang mata pencarian, jadi 100% tumpu kepada bidang pertanian. Itu tanaman nenas. Terus kenal nenas atau macam mana? Kenal nenas ni bermula pada tahun 2018. Pada tahun 2018 di Felkra Kampung Kong ni adalah satu penempatan Felkra yang dibangunkan oleh Felkra, iaitu lebih kurang dalam 49 orang peserta yang ada di situ. Dan kita dikurniakan tanah ladang sebanyak 6 ekar untuk setiap orang peserta. Saya generasi kedua. Okey. Ini under Felkra. Under Felkra. Okey. Bila tahun 2018 pokok getah ni dah tua. Jadi kita nak tebang pokok getah ni. Dan saya sebenarnya tak pernah tahu pun berkenaan dengan nenas. Dan juga
lembaga penginsiran nanas. Yelah, mulanya memang menanam getah kan? Nanam getah. Sekejap Abang Zizan, sebelum pi jauh lagi itu, Ya. Maknanya masa kerja dalam sektor perhotelan, Ya. pada masa yang sama buat getah juga. Buat getah juga. Okey, berapa lama kerja di sektor perhotelan tu? Sektor perhotelan saya 24 tahun. Uish, lama. Oish, lama tu. Macam mana boleh terjebak dekat getah pula? Getah tu kita bermula Sambilan lah, sambilan. kita bermula pada tahun 1979 daripada arwah orang tua saya lah. Menjadi peserta dan saya anak peserta. Dah jadi turun-temurun lah. Turun-temurun lah. Generasi. Ya. Okey. So sambung lagi. Maknanya tadi selepas kebakaran and then fokus kepada getah yang ditanam tu. Yap. Lepas tu apa berlaku? Okey, pada tahun 2018 bila getah ni kita nak tanam semula sebab usia dia terlalu tua jadi dia tak produktif. Okey, bila nak tanam semula saya sebagai pengerusi TSB. TSB ni maksudnya tanam semula berkelompok bersama dengan Risda. Okey. Okey. Jadi pada masa tu saya memikirkan pada peserta-peserta. Jika ditebang getah ni apakah hasil? Bila kita tanam getah apakah hasil yang kita akan dapat sebelum getah tu nak mendatangkan hasil. Berapa lama Abang Zizan kalau getah ni daripada kita tanam semula kemudian nak dapat hasil tu berapa tahun dia makan masa? Lebih kurang dalam 5 tahun. Oh, so persoalan dia 5 tahun ni kita nak makan apa? Macam Ya, lebih kurang? itu yang saya memikirkan. Jadi memikirkan kepada peserta-peserta dan juga ahli-ahli saya lah. Itulah tercetusnya. Bermulanya. idea. Nampak dalam kepala tu macam nak tanam nenas. Betul? Belum lagi. Belum lagi? Belum lagi. Relax Jadi dulu, sabar dulu. kita belum kenal lagi. Excited kita nak. Kita belum kenal Excited lagi. ni. Dia punya excited ni Rina ni. Saya mula-mula duduk tengah tau. Yang Ya. lepasnya. Sekarang saya duduk sini. Esok kalau masuk orang lain saya keluar. Saya kick terus. Okey. Jadi terus- podcast Rina. Terus Tak adalah. Okey, Teruskan Abang Zizan, teruskan. teruskan. So jadi saya terus kepada pegawai pertanian daerah Langkawi. Okey. Bermulanya di situ bila saya berjumpa dengan pegawai pertanian daerah Langkawi. Jadi saya meminta pandangan pendapat beliau. Apakah tanaman bentuk mata pencarian kami bila kami dah tebang getah. Okey. Jadi apa yang dia cadangkan kepada kami pada masa itu iaitu tanaman pisang, keledek, jagung. Okey. Dan salah satunya adalah nenas. Okey. Okey. Jadi Macam untuk mana jatuh hati pula kepada nenas? okey. Aura. Banyak idea dia kata apa selain tu apa tadi? Keledek. Keledek, jagung. jagung, pisang. Kenapa nenas? Ya. Okey, untuk makluman, untuk pengetahuan semua di Langkawi ni, tanaman nenas ni sebenarnya sudah beberapa kali telah dibawa masuk ke Langkawi bukan melalui agensi lembaga penginsiran nanas. Dia melalui Jabatan Pertanian dan juga agensi-agensi lain. Tapi tidak pernah berjaya sampai ke hari inilah. Jadi maka pada masa tu saya tengok salah satu tanaman iaitu tanaman nanas. Jadi saya pun mula berbincang dengan kawan-kawan dan rakan-rakan dan kita bersetujulah untuk buat tanaman nanas. Jadi buat pertama kalinya saya baru kenal bahawa lembaga penginsiran nanas Kedah Perlis ada dan juga lembaga penginsiran nanas Malaysia. Jadi bermulanya di situlah nanas di Langkawi. Itu pada tahun Itu pada tahun 2018. 2018. Ya. Okey. Saya Rina sebenarnya agak teruja juga nak tahu sebab macam Rina kata tadi kalau kita pergi ke Langkawi rasa macam mungkin ada perkara lain nak convince penduduk tempatan tu untuk join tanaman nenas. Ada berapa ramai orang yang join Abang Zizan untuk menanam nenas? Okey, pada masa itu yang join tanaman nanas sebenarnya kita ada 11 orang. 11 orang. So 11 orang. Jadi 11 orang kita buat permohonan tanam nanas dengan lembaga penginsiran nanas Kedah Perlis. 2 orang tarik diri. Kenapa? Okey, sila. Okey, sila. Okey. Excited nak tanya. Okey. Okey, sila. Yang 11 orang tu adakah semuanya bekerja ataupun menganggur ke macam mana? Okey, yang 11 orang ni adalah di kalangan pekebun-pekebun. Memang ada tanah sendirilah. Memang dia ada tanah sendiri dan juga dia adalah anak-anak peserta lah.
peserta Peserta Feltra. Okey. Okey. Yang menarik tu 2 orang tu. Daripada 11 orang peserta, 2 orang tarik diri. Kenapa? Untuk cabaran kami di Langkawi ni, bila ada cakap-cakap ataupun cerita-cerita bahawa tanaman nanas di Langkawi tidak akan berjaya sebab sebelum ni dah banyak dah dibawa masuk ke Langkawi, tak berjaya. Dan lagi satu, yang ada di dalam memori, dalam pemikiran mereka, nanas ni apabila tanam 10,000 pokok, nak pergi jual kat mana? Pulau Langkawi kecil. Macam mana kita nak pasarkan benda ni? Jadi bila dengar cakap-cakap daripada orang kampung, jadi 2 orang ni dia kata kami tak maulah, kami tarik dirilah. Sebab tu saja. Maka kami teruskan dengan 9 orang peserta, biar apa yang akan berlaku. Dan dalam masa yang sama kami pun dapat bimbingan dan juga khidmat nasihat daripada Lembaga Penelitian Nanas Kedah Perlis. Masa tu memang dah ada Lembaga Penelitian Nanas invite untuk dah masuk. Kita pun dah start isi borang dah. Jadi dah confirm tinggal 9. Okay. So 9 orang ni masih ada sampai hari ni? 9 orang masih ada. Apa jadi 2 orang itu join ke ataupun dia macam mana? Okey, yang jadi yang boleh dua, join tak? yang 2 orang lagi tu. Nak kerja agak kat ladang. Yang 2 orang tu satu dah join balik, satu tak mau join lah. Okey. Abang Zizan. Ya. Itu berita yang ataupun cerita kisah yang sangat menarik. Rina. Ya, betul. Saya rasa sangat menarik. Ada orang yang mula-mula tak berapa berminat dan akhirnya boleh survive sampai sekarang buat nanas. Berapa boleh bagi tahu sikit detail maklumat tentang ladang nanas di Langkawi. Di mana, berapa ekar dan sekarang berapa ramai peserta macam tu ya. Okey, so ladang nanas Langkawi kita bermula dengan 4.4 hektar dengan peserta ada 9 orang lah. Selepas itu apabila kita bermula pada penanaman pada 2019, maka hasil dikeluarkan pada 2020. Sehingga ke hari ini penanaman kita sudah menjangkau 40.4 hektar. Dalam itu combine kepada 9 orang tadi tu ke ataupun seorang je 4.4 ekar tu macam mana? 4.4 tu dia bersamaan dengan 36 orang peserta. Wow, ramai. Mula daripada 9. Dari 11 tolak 2. Satu masuk semula dan sekarang sudah 39. 36, sorry 36. Okey. Rasa macam tak puas Rina. Yalah. Kita nak bercakap ni. Nampak dekat depan tu dah tinggal 60 saat. Saya pun tak puas. Okey, tak apa. Kita berehat sekejap lah. Sebelum kita berehat, kita nak cerita lebih banyak lagi. Betul. Selepas ni tentang nanas di Langkawi. Saya dipahamkan ada jenama nanas di sana Ya. Apa namanya? Nama dia. Tunggu. Rahsia dia tak bagi. Okey. So it's okay. Saya rasa untuk yang kali ini sesi ni sehingga di sini dulu. Sekejap lagi kita rehat dan kita nak cerita banyak lagi tentang nanas daripada Langkawi. Dan saya nak juga menyebut Rina supaya rakyat ramai-ramai datang ke laman Agrofood nanas kita di Maib Serdang sepanjang Maha 2024 sehingga 22 September. Okey, dan sekejap lagi kita bertemu sekali lagi dalam podcast Sembang Nanas. Selamat datang ke laman Agro Nanas. Sini kita ada informasi mengenai industri nanas. Jadi kalau tuan-tuan yang ada ke lapangan masa boleh datang di Pusat Informasi Nanas yang di mana kita ada perkhidmatan jualan produk dasar nanas termasuk juga dengan penghasilan penanaman nanas lah. Jadi kita boleh tengok penguasaan penanaman nanas di atas bukit. Assalamualaikum Cik. Nak tanya sikit. Boleh ya? Kita daripada Pusat Informasi Nanas. Apa ya? Ke sini lah. Dan ke sini. Dari mana? Danijaya. Tengok spesies nanas. Tengok spesies bagi pendedahan kat budak-budak ni. Ya. Jadi biarlah dia tengok benda yang real. Real kan daripada nanas belajar kan? dalam kelas je kan. Serunding nanas. Rasa masam-masam. Serunding nanas. Dia tak ada campuran apa-apa. So kalau akak rasa suka makan pedas, akak boleh
dia manis asli. Manis daripada fiber nanas. Manis daripada buah nanas tu. Sebab kita guna nanas MD2. Sebelum ni kita pernah guna nanas lain. Contoh macam nanas mori semua. Tapi kita tetap kena tambah gula. Sebab nanas mori tu kadang-kadang masam. Kadang-kadang tak rasa nampak betul. Tapi nanas MD2 dia memang manis. Jadi kita tak perlu tambah apa-apa gula. Agaknya sedap palate nanas ni ayah. Daripada sisa nanas ni, saya rasa adalah lebih baik untuk kita bagi makan kek. Sebab dia asli, dia tidak ada campuran. Macam mana? Seronok tak ikut saya ronda-ronda kawasan di sekitar pusat informasi nanas? Ada macam-macam kita dapat lihat. Jadi, teruskan ikuti Sembang Nanas Podcast untuk menonton ataupun melayarinya kerana kita ada banyak pengisian-pengisian yang menarik untuk kita sama-sama mencari maklumat dan juga ilmu. Follow, like, subscribe dan share Sembang Nanas. Okey, bersiaran kembali bersama saya dan juga Rina dalam rancangan podcast Sembang Nanas. Dan sebelum kita teruskan, kita nak jemput Rina untuk orang ramai-ramai datang ke laman. Kita masih lagi ada baki 4 hari lagi kita kat sini. Ke laman nanas. Tinggal 4 hari dah? Ya, 4 hari je. Saya kira. 22 kita dah tutup 22 dah tutup. Okay. Jadi anda di luar sana kalau belum datang ke Maha 2024 di Serdang ini, datang dan jangan lupa datang ke laman nanas. Macam-macam ada. Macam-macam Aha. aktiviti, anak-anak punya aktiviti pun ada. Mak-mak punya aktiviti, kita ada kuis, kita ada konsert. Selawat dah semalam Selawat dah. Okey, kita bukan nak cerita ni sebenarnya, kita nak cerita nanas. Ya, betul. Bersama dengan Abang Zizan. Okey, Abang Zizan. Saya difahamkan ada produk tersendiri nanas di Langkawi. Boleh cerita sikit? Okey, di Langkawi kita ada produk nanas di bawah Persatuan Penanam Nanas. Kita ada aiskrim nanas Morris, Kok Pine Langkawi. Kok Pine? Ada bawa tak? Tak ada. Kena pergi Langkawi lah. Kena pergi Langkawi. Jauh tu. Dah, sebut tadi Kok Pine. Yap. Itu apa dia Kok Pine tu? Tak ada variety Kok Pine rasanya nanas ni. Kok Pine ni sebenarnya Kok tu adalah nama kampung. Pine ni adalah singkatan pineapple. KOH KOK. KOK, Kok Pine. Okay. Nama kampung Kampung Kok. Kampung Kok. Ya. Okey, so itu base tempat penanaman nanas di sana. Ya. Okey, so boleh cerita sikit tentang Kok Pine ni lagi? Okey. So tentang Kok Pine ni, di bawah Kok Pine, makna di bawah persatuan ni, kita merancang untuk ke depan ni. Sebab di Kampung Kok ni, dia tempat tanaman getah, tanaman semula getah. Ada yang tanam nanas. Lepas daripada tu, jadi kita nak memastikan bahawa nanas ni berada di Kampung Kok. Jadi kita akan bangunkan satu pusat agro pelancongan nanas. Wow. Dan di situ boleh pergi ke? Ya? Boleh pergi ke? Belum lagi. Belum Sebab lagi. sekarang ni persatuan tak berkemampuan lagi. Alamak. Jangan cakap tak berkemampuan di lembaga nanas. Nanti kita bantu. Jangan bagi kita bantu. Okey. Abang Zizan, meyakinkan penduduk Langkawi untuk menanam nanas. Secara tradisinya, kita tahu Langkawi ni nelayan. Yalah, ikan bilis mata biru. Apa mata biru? Ikan bilis. Ikan bilis mata biru. Macam mana kita katakan nak meyakinkan penduduk di Langkawi ni dengan tanaman nanas ni betul-betul boleh membawa hasil yang lumayan? Okey, untuk nak meyakinkan penduduk Langkawi untuk menanam nanas, salah satu yang berlaku di Kampung Kok lah. Pada mulanya apabila 2 orang tarik diri daripada peserta kita tadi, dah tinggal 9. Apabila hasil tuaian kita mula tanam 2019. So hasil tuaian kita ialah pada tahun 2020.
Okey. Jadi pada masa tu semua orang Langkawi dan juga penduduk-penduduk kampung tunggu. Ni hampa ni buah hampa nak opi tak di mana? Dok ada 110,000 pokok nanas yang baru ditanam ada di Kampung Kok. Jadi hasil ni hampa nak opi di mana? Jadi nak kami jual kat pun mana, jadi kami pun peserta-peserta pun bimbang. Aha. Jadi saya amat-amat berterima kasih pada Lembaga Penginsiaran Nanas Malaysia. Jadi depa tak tinggal kami. Okey. Lembaga Penginsiaran Nanas Malaysia memang tak tinggal peserta dia. Saya nak beritahu di sini yang sebenarnya. Jadi dia bekerjasama dengan Pharma dan buat ladang kontrak dengan Pharma. Kami peserta-peserta yang 9 orang tadi ni buat perjanjian ladang kontrak dengan Pharma. Kalau buah ni tak boleh pasarkan, Pharma akan ambil bawa keluar daripada Pulau Langkawi. Okey. Jadi Boleh apa bila buat ladang kontrak dengan Pharma, so next lepas tu jadi macam mana? okey, bila mula-mula buah tu keluar, dapat hasil. Jadi kita kontak Pharma. Pharma kata okey dia boleh ambil dan dia dah bagi jadual kepada kita. Mula saja kita dah petik, kita tak dan jual buah tu di tepi-tepi jalan. Dalam kebun dah pernah. Hangat. Oh, ya. Tuan kebun tak mai di kebun, orang dah tunggu dalam kebun. Nak merasai nanas Morris Langkawi. Saya baru nak tanya apa variety yang dia ada. Ya. Punya Morris. Maksudnya Morris lah. Morris saja di Langkawi. Di Langkawi ni dia popular dengan Morris. Kenapa Untuk Morris? penduduk tempatan dan juga pelancong. Pelancong saya biasa berhadapan dengan pelancong yang mai daripada Dubai. Okey. Jadi dia minta kita potong. Okey. Okey, kita potong satu biji. Dia berhenti kereta, dia makan dia depan tu. Habis. Lepas tu dia minta potong lagi. Lagi 3 biji, potong. Potong. Dalam masa kita duk potong tu, dia duk makan-makan, dia bungkui lagi buah dalam dia punya kereta. Wow. Itulah. Betul-betul suka. Itulah dia punya rasa dia tu memang manis. Tak, dan Wan juga Zizan, saya rangup. confused ni. Kita ni ada 16 variety nanas, Arina. Ya, betul. Dan yang kita faham pada ketika ini, MD2 ni adalah antara yang mendapat banyak permintaan. Ya. Tapi apa jadi? Sebab kalau di Johor contohnya, Morris ni selalu orang pakai buat sayur, Yelah. masak untuk kenduri kahwin. Tak boleh lemak. Tapi macam mana? Sebab orang kata rasa dia masam sikit. Dia setiap nanas ni ada berlainan rasa. Tapi macam mana di Kampung Kok ni ataupun di Langkawi ni, Morris tu dapat sambutan yang hebat? Okey. Di Langkawi ni, Morris ni adalah jadi nanas utama yang diminati lah penduduk tempatan dan juga pelancong. Okey, saya biasa berhadapan satu orang pelancong, satu family pelancong daripada Johor. Okey. Okey. Bila dia mai di kedai saya, dia kata, "Bang, kenapa bang jual buah yang macam ni? Yelah, Johor kan. Kita kat Johor tak jual buah macam ni bang, dan kita tak makan buah yang macam ni." Ya. Action betul orang Action. Johor. Apa lah Tapi orang saya orang Johor juga. Ya, Tapi ya, saya ya. okey bang. Tapi saya Saya minta bukan maaf lah. Johor, saya Tapi Bukan itu, Johor. Dan dia tak mengaku orang Johor ni. tapi itu adalah realiti dan juga kenyataan dia. Kenapa jadi macam tu? So saya kata kat dia, okey bang, tak apa, bang duduk, saya Rasa potong. dulu. Saya potong bang rasa dulu. Aha. Okey. Berani, ya? Jadi saya pun potong apa semua saya bagi. Dia kata lain lah daripada Johor. Saya kata ini adalah nanas Morris Apa Langkawi. yang lainnya? Langkawi lainnya adalah daripada segi kemanisan dan juga rangup buah nanas. Telio lah. Telio. Terus. Kena pergi Langkawi. Itulah. Kena jemput kita datang ke Langkawi ni. Dah cerita InsyaAllah. sini Jangan lupa sampai saya, InsyaAllah. cerita kat sini sampai meleleh. Meleleh dah saya. Aduhai. Okey, boleh kaya ke jual nanas di Langkawi? InsyaAllah untuk buat masa sekarang ni, insyaAllah boleh kaya. Dan saya terdengar tadi daripada host kenapa tak kenapa tak memilih MB2? Ya, Sebab di daratan tanah besar ni, Aha. mula daripada Kedah sehingga ke Johor, semua MD2. Itulah dia. Tetapi Kenapa di Langkawi ni, kalaulah tak ada nanas Morris,
barulah MD2 menjadi pilihan. Jadi pilihan kedua. Ya. Wow. Jadi untuk Mahal nak MD2. untuk nak cover Mengcover tu tuan-tuan. Bahasa Mengcover. Langkawi. Bahasa Mengcover. Langkawi. Orang Bahasa Kedah Langkawi. kata mengcover. Mengcover. Dalam bahasa Melayu campur orang putih. Ah. Mengcover. Karakter dia. Okey, cerita lagi. Untuk mengcover tu apa? Untuk cerita mengcover apa nama ni shortage nanas tu apabila Morris tak ada di Langkawi, jadi persatuan terpaksa mengambil nanas MD2 daripada tanah besar untuk kemasuk dalam Langkawi. Dan kita berterima kasih banyak-banyaklah kepada Lembaga Persisian Nanas Malaysia kerana menyumbangkan lori. Daya lori itu digunakan untuk bawa masuk nanas ke Langkawi untuk penduduk-penduduk Langkawi dan juga pelancong-pelancong ke Langkawi. Satu minggu lebih kurang dalam 3 tan, 4 tan. Satu bulan. Itu saya nak tanya. Saya harap masa masih ada Kru masa masih ada Saya nak tanya berapa banyak permintaan nenas di Langkawi ini? Permintaan berapa tan dan sat lagi saya nak tanya harga ni. Harga Kalau lah. kaya kena belanja kita. Janganlah mahal. Betul. Okey, permintaan yang kita bawa masuk satu minggu 4 tan, 3 tan. Kalau satu bulan lebih kurang 12 tan ataupun 8 tan. Wah. Itu bergantung kepada permintaan. So harga di Langkawi saya ingat lebih kurang macam harga di sini juga RM7 1 kilo untuk Tak. MD2. MD2. Morris RM7 1 biji untuk ini melampau A. ni. Dia kata harga MD2 RM7, kemudian dia kata Morris pun RM7. Ya. Ni betul-betul mencabar ni. Ingat dia nak kata Morris RM5 ke RM4. Sebab tu tanam nanas boleh jadi kaya. Wah. Ni ramai yang dengar ni, mungkin ramai yang telefon lembaga lepas ni. Saya takut Rina akan datang kita tak ada kru ni. Semua dah pergi Semua tanam dah nanas. berminat dah macam seronok je daripada dengarnya ya. Okey, so di mana jual nanas di Langkawi ni? Okey, Orang duk bercerita kalau ada 40.4 hektar ni, saya rasa dah boleh juga kalau nak pasarkan keluar negara ni sebenarnya. Ya. Eksporter kan. Tapi macam mana pasaran di Langkawi? Okey, pasaran di Langkawi kebanyakan kita pasarkan, ada setengah peserta-peserta kita jual sendiri di tepi jalan dan juga kepada peruncit-peruncit yang ada di Langkawi lah, di sekitar Langkawi dan juga sektor perhotelan. Sektor perhotelan pun baru separuh. Kita tak boleh nak menampung lagi permintaan. Sebab terlalu banyak permintaan. Jadi Ya. tak boleh nak kena ni lah bahagi-bahagikan jugalah kan. So nanas Morris ni bila keluar daripada kebun saja dah ada dah. Saya rasa lain lah Rina. Kenapa? Sebab kita duk promote MD2 ni, nanas premium pada masa ni. Rupanya ada Tiba nanas di Langkawi ni dia cerita Morris saja. Kita rasa macam, saya tahu nanas MD2 je yang paling sedap. Sepanjang hidup saya lah saya rasa nanas kan. MD2 je lah yang paling manis. Tapi saya teringin nak tahu Morris tu. Morris ini fresh kan ya? Maknanya fresh ya? Fresh. Okey. Abang Zizan janganlah macam tu. Okey. 3 minit Banyak cerita lagi macam nak mana. tanya ni. Abang Zizan dalam bidang perhotelan sebelum ini ada berapa banyak hotel di Langkawi? Dan saya nak tahu separuh yang cover tu berapa banyak hotel sebenarnya? Setakatlah ni yang kita dapat maklumat daripada hotel yang menjadi permintaan. Setakatlah ni kita baru ada dalam 5 hotel saja. Yang kita bekalkan nanas? Yang kita bekalkan nanas. Itu pun tak cukup. Itu pun tak cukup. Itu separuh ke daripada hotel-hotel di Langkawi? Bukan separuh. Bukan separuh kan? Bukan separuh. Suku. Saya ingat baru ada baru 3%, 4% saja. Itu bukan suku. Rina, itu secoet je. Secoet saja. Coet rupanya. Okey, so itu adalah pasaran yang ada di Langkawi. Maknanya tuan-tuan tak payah belum bercerita tentang ekspor, belum bercerita tentang MD2, belum bercerita tentang semua hotel. Hotel untuk 5 sahaja hotel di Langkawi pun masih lagi belum mencukupi. Okey, sebelum kita stop, cuba cerita sikit kira-kira kita. 1 ekar ada berapa pokok? 1 pokok jual berapa ringgit dan berapa hasil boleh dapat 1 ekar? Okey, 1 ekar kita tanam 10,000 sulur. Jadi 10,000 sulur. Kenapa tak tanam sampai 17,000? Macam MD2? Kita tak Jangan gaduh. Okey. Okey, teruskan. Sila. Okey, so di Langkawi ni bermula dulu kita mula start dengan 10,000. So sampai sekarang pun masih lagi guna Maintain 10,000. maintain dengan penanaman 10,000 tu. Okey, 1 pokok buah berapa kilo?
Satu pokok kalau grade A dalam 2 kilo ke bawah. 2 kilo ke bawah. 1 kilo berapa ringgit? Dia Morris kita tak jual kilo. Tadi kan dia cakap jual biji. Biji. Jual biji. RM7. Satu biji Sama RM7. biji dengan ni. Oh, MD2. okey. Tapi untuk yang supplier yang hantar ke hotel by kilo. Walaupun Morris. Okey, 10,000, RM7. RM70,000. Sebab dalam satu kebun bukan A semua. Okey. Yalah, ada B, ada grade. Dia ada grade C. Ha. Dia macam-macam grading. Jadi Okey. tak boleh dapat 70,000. So, Kalau 70,000 memang kaya. okey. Okeylah. Rina, apa-apa hal pun yang pastinya dilangkaui Cork Pine. Cork Pine. Betul lah Mazizan? Ya, Cork Pine Cork Langkawi. Pine Ice cream Cork Pine. telah melakar satu sejarah baru Ya, betul. untuk orang Langkawi daripada yang latar belakang pelbagai, getah, nelayan, sektor perhotelan. Kini Abang Zizan and the team buka satu lagi lembaran baru penanaman nenas special di Langkawi yang dipanggil sebagai Cork Pine. Betul Okey, tahniah kita ucapkan kepada Abang Zizan. Kita ada sambungan sekejap lagi tapi saya ingat kita nak berhenti, Kita berhenti dulu, Rina. sekejap. Okey, kita bersiaran kembali dalam podcast Sembang Nenas. Assalamualaikum, saya Mawi. Jom kita ramai-ramai tonton Sembang Nanas. Roche, Yo. apa Okey. yang berlaku tadi tu? So Rina, kita nak bagi tahu pada penonton kita. Tadi ada sedikit video pendek masa Ya. kita break tadi. Aha. Sebenarnya kita nak nyatakan bahawa Lembaga Nenas di laman Agrofood Nenas ini kita telah berjaya menarik nilai dagangan nenas sehingga 130 juta. 130 juta nilai juta? dagangan. Itu pencapaian kita di laman nenas ini sepanjang Maha pada tarikh saya ingat itu 2 hari lepas saya rasa Oh. Banyaknya begitu. 130 juta Yes. Oh. Dan itu kita katakan Nenas akan cuba sedaya upaya lah untuk membantu menyumbang Betul. kepada nilai Betul. dagangan yang tinggi Betul. sepanjang Maha pada kali ini. Betul. Okey, Rina? Okey. Aha. Okey, kita kembali balik dengan tetamu kita. Tapi sebelum tu saya nak promo Buat sikit. pengumuman. Pengumuman sikit sebab esok kita ada untuk episod ketiga. Oh, yes. Kita ada episod podcast untuk Sembang Nenas esok. Aha. Tajuknya Orang Muda Tak Minat Pertanian. Okey. Sama jugalah bersama dengan Bro Sheikh juga Dan? juga saudara Aiman Salman daripada Akina Fruit, kita punya tetamu. Okey, daripada Akina. Dan pada hari Khamis pada pukul 10 pagi lah. Esok 10 pagi Esok 10 pagi. Okey. So nanti pada Facebook dan juga penonton di luar sana, jangan lupa saksikan podcast untuk episod ketiga pada hari Khamis 19 September 10 pagi. Okey. So kita akan berjumpa lagi Rina esok Betul. Ah, Saya ke? Saya ke? bukan, Saya ke? Boleh lah. Okey. Fokus. Okey, fokus. Fokus sebenarnya dah tak fokus dah tu. Itu soalan Okey, Rina teruskan. Okey, saya tanyalah, saya Jatuh dah tanyalah. pen. Okey, teruskan. Okey, saya nak tanya dengan Abang Zizan. Okey, boleh tak Abang Zizan ceritakan sedikit apa halangan dan cabaran buat projek nenas Morris ni dekat Langkawi? Kita tahu ramai orang ni dalam bidang nelayan Ha-ha. dan sebagainya. Dia orang ni tinggalkan kerja sebagai nelayan ke atau macam mana untuk terlibat dengan penanaman nenas ni? Ataupun ada tak peserta Abang Zizan yang merupakan nelayan juga? Profession atau kerjaya asal dia? Silakan. Okey, salah seorang peserta yang 9 orang tu, ada salah seorang adalah nelayan. Ini masa mula-mula dululah. Masa Sebab mula-mula. sekarang dah ada 30 orang. Masa mula 9 orang Okey, tu, okey. salah seorang adalah nelayan. Okey, apabila dia berminat untuk menjadi peserta tanaman nanas. Jadi saya tengok totally dia berhenti jadi nelayan. Oh, berhenti. Dan peru dia tu Langkawi, bahasa orang Langkawi orang panggil peru. Peru pada dia apa? Peru tu maksudnya boot lah. Peru. Boy. Ataupun sampan. Oh, Oh. sampan. Sampan. Bahasa orang Langkawi peru.
Peru. Peruk tu yang kat rumah malam basuh baju tu. Duk peruk tu. Jadi sampan dia tu tarik naik ke atas. Aha. Jadi dia fokus kepada tanaman nanas. Okey. Saya tengok bila tahun pertama, okey. Pada tahun kedua saya tak nampak dah perahu tu, ni sampan tu. Kenapa? Apa sebab dia dah Telah fokus? dijual. Jual. Kenapa? Dan dia terus ke tanaman nanas. Wow. Oh. Tanaman nenas kita sudah hijack. Bait hasilnya. Ini kalau kawan saya saudara Faiz Fadil, pengerusi Lembaga Perikanan tengok ni jangan jealous. Tak ada dalam ikan bilis mata biru. Dia pakai tangan Nampaknya nenas dah hijack nelayan-nelayan kita. So apa perancangan kita lagi untuk hijack nelayan-nelayan ni Abang Zizan? Sebenarnya kita bukan nak hijack nelayan-nelayan. Okey. So kita daripada Persatuan Perdana Nanas, saya dah berbincang dengan Jawatankuasa Persatuan. Kita ada satu kepulauan. Dalam Langkawi adalah satu pulau. Dalam Langkawi ada lagi satu pulau yang dinamakan Pulau Tasik Dayang Bunting dan juga Pulau Tuba. So di pulau ni dia mempunyai tanah yang luas. Terutamanya dia adalah di tanah di Kepulauan Tasik Dayang Bunting. Selat Baganyong. Pernah pergi Tasik Dayang Bunting? Ya. Tapi dia pergi tu daripada JT Pelancongan terus masuk ke Tasik Dayang Bunting. Tapi di sebelah bukit Tasik Dayang Bunting dia ada lagi satu perkampungan. Perkampungan. Ya. Perkampungan apa dia panggil? Dia perkampungan Selat Baganyong, Tasik Dayang Bunting Selat Baganyong, Okey. Tasik Dayang Bunting. dan juga Pulau Tuba. Oh. So di pulau ni, Kat situ lah tanam. di pulau ni dia mempunyai tanah kosong yang luas, bekas tanah getah velcro, dan juga penduduk-penduduk itu kebanyakan adalah nelayan. Okey. Jadi niat kami persatuan ni memperkenalkan Lembaga Perizinan Nanas kepada nelayan-nelayan ni untuk bukan kita nak hijack mereka. Bahaya Tapi ni. Saya takut kena ban kita punya podcast ni akan datang ni. Tapi untuk nak menambah pendapatan. Untuk- Sekejap. Menambah pendapatan dalam bentuk yang macam mana nak menambah pendapatan? Okey, untuk nak menambah pendapatan untuk bila saya nak bagi tahu nelayan ni dia ada musim. Kita kadang-kadang musim ribut, tak boleh turun ke laut. Nelayan ni ada yang ke laut sebelah pagi, ada yang ke laut sebelah malam. Jadi dalam masa 1 bulan ni totally dia punya ke laut lebih kurang 20 hari. 20 Dia hari. turun ke laut. Apa jadi lagi? Apa jadi Yang lagi selebihnya mungkin ribut. Oh, saya baru tahu tu. Jadi Biasa makan ikan atas meja cari dekat pasar. Mana kita tahu bila masa nak nangkap. Rina lagi lah. Dia beli lauk siap je Food Panda. Saya tukar masak tau. Okey, good. Tak ada. Okey. Jadi saya nak bagi tahu pada mereka ni bahawa tanam nanas ini sebenarnya tak susah mana dan tak renyah mana pun. Ya. Mudah nanas ni. Kita Betul akan ke? perlu jaga 24 jam. Saya bolehlah tanam. Boleh. Boleh sendiri lah. Boleh, Rina boleh. Bagi sendiri je tanah. Ya, kita tanah, pergi tanam. Kita ada tanah. Okey. Jadi kita nak bagi tahu depa mudah. Sebenarnya tanaman nanas ni kita malam pun kita boleh kerja. Tahu. Itu saya Bila tahu. pergi ke laut siang, Apa dia panggil? Itu night farming. Night farming. night farming. Yes. Sekarang Dan pun malam pun boleh ni. Ya, kan? di Langkawi pun kita ada buat night farming. Oh. Canggih. Ada setengah lah. pekebun-kebun kita lah yang buat night farming. Jadi 20 hari turun ke laut, 10 hari tanam nanas ke macam mana? Bukan. Dia 20 hari ke laut. Aha. Macam dia balik daripada ke laut, dia boleh rehat sebentar. Lepas tu nanti sebelah petang ataupun sebelah malam boleh melawat kebun Baru dan boleh kebun. mengusahakan kebun Tu untuk yang- menambah pendapatan. Apabila dia sudah mendapat hasil pendapatan tu, sebelum ke laut dia pasarkan buah dia. Lepas tu lepas pasar terus ke laut. Okey. Itu yang cuba kita nak perkenalkan Lembaga Perizinan Nanas kepada penduduk-penduduk kepulauan. Saya jangka Arina kalau macam ni lah dia punya komitmen yang diberikan oleh Abang Zizan. Mesti dia boleh pergi ya. lebih jauh lagi. Tim Langkawi dengan dah ada jenama kampung Kok Pine tadi, Kok Kok Pine. Pine lagi, saya rasa akan boleh pergi lebih jauh. Abang Zizan, apa perancangan? Kita ni dah slot ketiga tadi Ya, dah slot ketiga. Alamak, okey. Saya rasa banyak lagi saya nak tanya dengan Abang Zizan. Sudahlah. Nanti kita pergi terus ke sana. Pergi terus ke Pergi terus Langkawi. ke Langkawi, saya nak makan post aiskrim. ke Langkawi, okey. Apa perancangan masa hadapan untuk Kok Pine ni di Langkawi ni? Di pulau tadi dah tanam ke atau macam mana?
Di kepulauan kita sekarang dalam proses permohonan dah isi orang. Dan sekarang kita mendapat satu lagi permintaan, makna kita dah ada 2 peserta yang memohon untuk tanaman nanas di sana. Jadi harapan saya mereka-mereka di kepulauan ni akan jadi macam lagu peserta-peserta di Tanah Besar di Kampung Kop. Kita bermula dengan 9 orang, lepas tu sekarang kita sudah ada 36 peserta. Jadi saya harap kita bermula di Selat Baganyo Tasik Daya Munting dengan 2 orang peserta. Saya harap selepas ni kita ada 2 orang peserta untuk berapa luas? 2 orang peserta keluasan 3 ekar. Maknanya di pulau ini, di apa sebut tadi, Tasik Daya Kampung Selat Baganyo. Tasik Daya Munting. Tasik Daya Munting ni akan bermula dengan berapa ekar? 3 ekar. 3 ekar. Ya. Dan sekarang dalam proses awalan lah. Kelulusan. Okey, dalam proses kelulusan. Ya. So insya-Allah tuan-tuan dan penonton di luar sana, di Lembaga Nenas kita akan sentiasa membantu untuk pastikan penanaman nenas di Kampung Kok ini berjaya. Dan penanaman nenas di Langkawi, Abang Zizan, kita sebenarnya teruja bila masuk Langkawi sebab nenas juga sudah menjadi satu daya tarikan Langkawi. Ya, betul. So kita doakan semoga sukses. Ada perancangan untuk penetrate ataupun menembusi agro pelancongan dengan nenas? Ada apa-apa plan ke nak buat? Tugu ke apa ke, ada ke? Di Langkawi? Di Langkawi kita terima kasihlah kepada Lembaga Oficial Nanas dah menyumbangkan kepada kita satu replika ataupun tugu nanas besar. Itu dari situ I Love Nanas Langkawi. Tapi sejak kita melancarkan ataupun tuan host kita telah melancarkan replika tu, selepas pelancaran sehingga ke hari ini tak pernah mencukupi nanas. Tak pernah mencukupi. Wish, macam mana saya nak claim ni Sebab selepas kita ceritakan tentang itu, makin ramai orang datang Ya. Oh, ni saya kena claim ni Rina ni. Betul. Banyak ni. Saya takut selepas daripada forecast kita ni Terlalu ramai. lagi ramai. Okey. Maknanya dia orang ni suruh kita buat conclusion pula. Kita banyak lagi nak cakap ni. Okey. Abang Zizan, penanaman nenas di Langkawi 40.4 hektar dan akan dibuka di Kampung Selat Baganyo, Tasik Dayang Bunting. Lagi 3 ekar. Permulaan. Kemudian pasaran yang begitu baik, bukan tak perlu sampai ke MD2, Moreh sahaja pun dah mencapai RM7-8 sebiji. Okey, so kita nak mengajak ramai-ramai anak muda khususnya. Saya tak nak ajak, saya nak suruh Abang Zizan ajak. Nak melibatkan lebih ramai orang muda dengan nenas. Betul. Okey, untuk anak-anak muda, tak semestinya anak-anak muda di Langkawi, saya menyeru kepada semua anak-anak muda yang ada di Malaysia. So ambillah peluang ini yang disediakan oleh Lembaga Perizinan Malaysia dan juga mana-mana agensi supaya melibatkan diri di dalam tanaman nanas. Sebab tanaman nanas seperti mana yang saya bagi tahu tadi tak serenyah mana pun. Walaupun kita bekerja, kita masih lagi boleh tanam nanas. Okey. Saya lah orang muda tu. Saya lah orang muda tu yang perlu. Okey, so saya rasa kita sampai di sini saja Rina. Kita ucap terima kasih kepada Abang Zizan. Terima kasih Abang Zizan. Okay. Dan kita harap anda di luar sana mendengar kejayaan nenas di Langkawi, boleh kita sama-sama mengambil inisiatif, memberanikan diri untuk menghasilkan ataupun mendapat pendapatan yang lumayan menerusi tanaman nenas. Betul. Okey, kita akan berjumpa bila? Esok Jam 10 pagi untuk episod yang ketiga. Sama juga bersama dengan Bro Syed dan juga Jeng. Okey. Rina. Okey. Okey, tapi sebelum tu saya nak promote sikit. Pakat ramai-ramai, kita cakap Kedah lah. Pakat ramai-ramai, mai orang Kedah ke, Pening ke, Perak ke, Johor ke, mai datang ke laman nenas di Maha. Dan kita ada 4 hari lagi sampai 22 hari bulan ni. Dan saya nak promote sikit, untuk 20 hari bulan ni kita ada konsert, kita ada Najwa Latif, kita ada Zubir Han, kita ada Hazama, dan Syekh Omar. Syekh Omar pun nak nyanyi juga. Okey. Okey, itu So kita jumpa lagi pada esok pagi. Jangan lupa bersama dengan kami dalam podcast Sembang Nenas.